Turunkan Lukman. Itu perkara yang perlu dilakukan oleh Tan Cheng Ho bagi memastikan saingan pentas antarabangsa ini ada tujuannya. Kelibat pemain muda penting untuk dinilai kerana Satya menganggap Cheng Ho sebenarnya sudah memiliki rangka kesebelasan utama. Sebagai contoh, kelibat Rizal Ghazali amat sesuai untuk diketengahkan dalam senarai akhir skuad negara ke pentas Piala AFF. Apakah perancangan Tan Cheng Ho? Adakah dia nak dapatkan, cuba nak dapatkan draw ke kemenangan tipis tu? Itu bergantung kepada apa yang Tan Cheng Ho nak. Adakah Tan Cheng Ho nak lihat pemain-pemain macam Lokman, pemain-pemain muda lain? Adakah mereka ni dah sedia untuk main international? Itu dalam tanda dalam fikiran Tan Cheng Ho. Untuk saya lah. Kerana target Tan Cheng Ho ialah AFF. Jika ada yang berpendapat kekuatan Jordan membuatkan Malaysia tampak kerdil, mungkin itu adalah jawapan sebenar. Dalam masa yang sama, perancangan dan juga taktikal Tan Cheng Ho di bahagian tengah melibatkan Nazmi Faiz Mansur, Akram Mahinan dan Badro Bhatia tidak menjadi. Apabila perlawanan dimainkan, dilangsungkan, dijalankan, kiraan itu nampak tak menjadi kepada salah satu tiga pemain itu. Saya terpaksa relatekan dengan Nazmi Faiz. Kerana kalau kita lihat kedudukan itu yang menyebabkan Syafiq Ahmad ditolak di sebelah kiri. Sebenarnya saya tidak begitu setuju apabila posisi itu Syafiq Ahmad ditolak sebelah kiri. Kerana kekuatan Syafiq Ahmad, kelebihan Syafiq Ahmad, corak dan lenggok permainan untuk attacking Syafiq Ahmad mesti berada di kawasan tengah, iaitu di belakang di Paula. Untuk mendapatkan perspektif di sebalik kekalahan 0-4 skuad Harimau Malaya di tangan Jordan, kita bersama Fina Nasrom. Sebelum sepak mula, nama yang sama. Selepas first half, nama yang sama. Dah habis game pun nama yang sama. Sekali lagi, keberkesanan Depola jadi tumpuan. Apakah masih lagi relevan? Boleh tak boleh untuk skuad negara? Okey, Ahmad. Sebaik saja senarai akhir pemain skuad negara yang akan pergi ke Jordan, ramai yang sudah pun memberikan perhatian kepada nama Guilherme Di Paula ni, dan merujuk kepada prestasi yang telah pun diberikan oleh Di Paula ketika saingan kelayakan Piala Asia pada Jun lalu, ramai yang mempertikaikan mampu ke Di Paula ni membawa karakter yang lebih bagus dalam aksi persahabatan kali ini. Sebenarnya apa yang boleh saya simpulkan di sini, ada usaha yang telah pun dilakukan oleh Di Paula. Ada beberapa perkara yang mungkin menafikan usaha Di Paula itu sendiri. Pertama, mungkin bertemu dengan pasukan Jordan itu sendiri membuatkan usaha yang cuba dilakukan oleh Di Paula ini nampaknya tenggelam ataupun nampak seolah-olah tidak menjadi. Tapi sebenarnya perkara ini telah pun dikongsikan sendiri oleh Asmawi Bakiri yang merupakan pemerhati bola sepak kita. Apa yang telah dilakukan oleh Di Paula ada, tetapi mungkin impaknya tidak nampak ekoran kekuatan yang ada di pertahanan Jordan itu sendiri. Dan kedua, saya fikir mungkin dari segi support untuk Di Paula mungkin belum cukup untuk pemain ini membuktikan kemampuan sebenar yang ada pada dia. Namun hakikatnya memang itulah, rata-rata tumpuan sudah pasti terarah kepada Di Paula, memandangkan hanya dia seorang saja pemain naturalisasi yang dibawa oleh Tan Cheng Ho, dan sudah pasti dengan kehadiran pemain ini diharap mampu untuk mencetak sesuatu ataupun mencipta asakan yang mungkin akan memberikan bahaya ke gawang lawan, namun ia tidak berlaku. Dan hasilnya semakin ramai yang mempertikaikan kemampuan Di Paula, sehingga kan pengurus skuad kebangsaan Datuk Yusof Mahdi sendiri seolah-olah tercari di mana kredibiliti yang ada pada Di Paula, sedangkan pemilihan Di Paula sebagai pemain naturalisasi sebenarnya diketuai oleh Datuk Yusof sendiri, Matt. Dan ini satu petanda bahawa mungkin masa depan Di Paula bersama skuad kebangsaan jadi tanda tanya. Tapi kalaulah Di Paula skor 4 gol pun, bolos yang bersifat belanja 3 ke 4 gol, silapnya sudah mungkin di bahagian pertahanan. Tapi kritikalnya di bahagian apa tu, Fina? Apa elemen yang menggagalkan pertahanan kita untuk beraksi dengan baik?
Saya fikir keseluruhan, Matt. Kerana untuk kita menyalahkan bahagian pertahanan semata-mata adalah tidak wajar kerana jika dilihat di sini kesilapan yang berlaku sebenarnya bermula daripada kesilapan individu itu sendiri dan seterusnya menjurus ke arah pertahanan di mana Jordan sendiri memberikan tekanan dan itulah yang menjadikan keputusan ataupun bolos melibatkan satu pasukan dan inilah yang berlaku sekiranya kita sebagai pasukan Malaysia bertemu dengan Jordan yang boleh dikatakan jauh panggang dari api dan nampak jelas Jordan tidak perlu memerah keringat yang begitu banyak untuk memastikan kelebihan mereka. 3 bolos yang berlaku betul seolah-olah gol belanja untuk pasukan Jordan dan satu jaringan daripada Jordan berpunca daripada counter attack. Sekiranya kesilapan itu tidak berlaku, mungkin Malaysia hanya tewas 1-0, Matt. Ya, pokoknya bukanlah Jordan beraksi dengan baik tetapi Malaysia yang membenarkan mereka untuk berpesta jaringan. Okey, persahabatan dengan Jordan dengan Uzbekistan ni sudah kita sedia maklum berdepan pasukan lebih berkualiti. Ada yang sebutkan bukan tandingan untuk Harimau Malaya tetapi apa sebenarnya objektif yang mahu dikutip daripada dua aksi persahabatan ini, sekadar untuk pendedahan ataupun perlu juga untuk mempertahankan maruah, Hanifina? Kedua-duanya perlu sebenarnya. Tetapi kita sedar selepas Jordan, Uzbekistan adalah satu lagi pasukan yang sememangnya memiliki kredibiliti yang jauh lebih baik daripada Malaysia. Jadi apa yang boleh kita lihat di sini sekiranya untuk mencipta kemenangan ataupun kejutan adalah tampak mustahil, tetapi sekurang-kurangnya biarlah ada objektif. Saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh bekas jurulatih negara B. Satyanathan. Jika untuk mencari kemenangan adalah mustahil, pastikan kunjungan mereka ke sana tidak pulang dengan sia-sia kerana kita tahu kejohanan terdekat adalah Piala AFF dan kita sendiri sedia maklum sudah pasti Tan Cheng Hock sudah memiliki rangka kesebelasan beliau dan apa yang perlu dicari di sini adalah nama-nama akhir yang boleh dijadikan sebagai backup dalam saingan di pentas AFF nanti dan sudah pasti kelibat muka-muka baru seperti Luqman perlu diberi peluang. Saya mengharapkan sangat-sangat Luqman diberikan peluang untuk beraksi sebab kita hanya mendengar kehebatan Luqman menerusi cakap-cakap orang. Sudah tiba masanya untuk Luqman diberikan peluang dan sudah tiba masanya untuk Luqman membuktikan kemampuan yang ada pada dirinya. Sekiranya Luqman mampu untuk mengatasi ataupun menyaingi prestasi yang ada pada Di Paula, ini merupakan satu tamparan cukup hebat untuk Di Paula sendiri dan juga FM. Ya, inilah pencarian penggempur tulen untuk skuad Harimau Malaya. Sebelum kami lepaskan anda, Fina, berdasarkan risikan-risikan semasa, apakah Coach Tan akan melakukan perubahan besar untuk aksi mentang Uzbekistan ataupun akan kekal dengan kesebelasan yang sama tentang Jordan? Beliau perlu melakukan perubahan kerana pada saya ini bukanlah skuad keutamaan ataupun kesebelasan yang sebenar. Jadi kehadiran pemain-pemain ini di Jordan adalah untuk dilihat ataupun dinilai adakah mereka benar-benar layak untuk berada dalam senarai akhir skuad kebangsaan. Jadi sekiranya pemain yang dibawa ini tidak digunakan sepenuhnya, saya fikir ini adalah satu kerugian. Dan pertemuan dengan pasukan Uzbekistan perlu ditampilkan, mungkin tidak keseluruhan rombakan perlu dibuat tetapi ada beberapa posisi yang perlu diketengahkan oleh pemain-pemain yang kita anggap memiliki potensi. Okey, Fina, terima kasih. Teruskan bersama dengan Fina Nasrum. Kalau tidak di Nadia Arena, di Twitter juga sering memberikan perkembangan-perkembangan semasa.